الرحمن الرحيم مالك يوم الصراط الذين أنعمت أحييكم بتحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah dan juga kita menambah ilmu dengan apa yang sepatutnya kita bawa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Yang mana di antara benda yang mesti kita minta dengan Allah Taala untuk tambah ni ialah ilmu. Rabbi zidni ilma. Kita minta dengan Allah Taala ni tambah ilmu dan mudah-mudahan dengan ilmu ini dapat menerangi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi menyambung kisah seorang tabi'in yang namanya Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Yang mana pada kita yang lalu telah ceritakan bagaimana seorang yang namanya Hajjaj, pemimpin yang terkenal dengan kezaliman, yang telah berlaku suatu kita panggil peristiwa yang sangat dahsyat yang berlaku pada zaman itu yang menyebabkan pembunuhan secara beramai-ramai. Pembunuhan secara beramai-ramai dan di antara mereka-mereka yang berjuang ataupun yang berani menyatakan kebenaran, di antaranya Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Dan ramai di kalangan ulama yang bangkit mempertahankan kebenaran dan kebanyakan mereka ini matilah. Mati dibunuh oleh Hajjaj. Dan ada juga di kalangan mereka yang sanggup melafazkan lafaz kufur semata-mata kerana hendak menyelamatkan diri mereka. Jadi yang ni mereka terselamat daripada dibunuh oleh Hajjaj. Jadi bagaimana kita menyaksikan pertembungan di antara dua prinsip, iaitulah yang pertama orang yang pertahankan akidah perjuangan mereka dan yang kedua sanggup menyatakan kufuran semata-mata nak menyelamatkan diri mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, dan kita telah cerita baru-baru ini berkenaan dengan seorang syekh yang tua
Syekh yang tua, walaupun dia dah tua sekalipun, dan dia ni tak ada ambil penerian mana-mana berkecuali dia duduk di sebalik sungai Furat pun dibawa kepada Hajjaj bersama dengan tentera-tentera yang lain yang kalah dalam menentang Hajjaj. Dan bila mana Hajjaj tanya kepada dia, dia kata maziltu munzu syabbat hadhihi an-nar mu'tazilan wara'a hadha an-nahri. Dia kata semenjak daripada berlakunya api ataupun pertempuran ini, aku dah mengasingkan diri aku di sebalik sungai ini, muntaziran ma yusfiru anhu al-qital, menunggu bila tamatnya pembunuhan ataupun peperangan ini. Bila mana dah zahir siapa yang menang, aku pun datanglah berbai'ah, dia kata. Maka Hajjaj mengatakan, tabbal laka ataq'udu mutarabbisan, celakamu ni, adakah mu duduk hanya tengok saja? Wala tuqatilu ma'a Amerika, sepatutnya mu ni berjuang bersama dengan pemimpin kamu. Akulah maknanya, kata Hajjaj. Berjuang bersama-sama dengan aku ni. Lalu Hajjaj tanya lagi, adakah kamu nak mengaku kamu ni kafir? Tuan-tuan sekalian, kawan ni tak ada mana-mana pun. Dia berkecuali, akan tapi pun ditanya oleh Hajjaj, adakah kamu menyaksikan mengakui bahawa dirimu kafir? Lalu oleh kerana dia ni kuat akidah, tuan-tuan sekalian, dia kata bi'sar rajulu ana, buruklah aku ni, in kuntu abadtullah 80 ama, kalau aku dah menyembah Allah Ta'ala selama 80 tahun. 80 tahun ni ibadat pada Allah, yakin Allah Ta'ala, buat benda yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Thumma ashhadu ba'da dhalika ala nafsi bil kufri, kemudian aku nak mengaku lepas tu aku ni kufur. Memang tak dah, tuan-tuan sekalian, jawab dia. Ni faqala lahu idzan aqtuluka, lalu kata Hajjaj, kalau macam tu aku akan bunuhmu ni. Lalu kata orang tua ni, tuan-tuan sekalian, wa in qataltani, kalau kamu bunuh aku, fa wallahi ma baqiya min umri illa dhim'u himar, nak bunuh aku ni ibarat macam seekor keldai. Macam seekor keldai yang kalau minum air, seteguk air ni, mana pagi minum, petang mati kan. Ibarat gitu. Kemudian fa innahu yashrabu ghudwatan wa yamutu ashiyatan. Pandang nak bunuh aku mana tua dah. Pun begitu, tuan-tuan sekalian, dibunuh juga. Dia kata wa inni la antadhirul mauta sabaha masa. Dia kata aku sangat-sangat menunggu kematian siang dan petang, maka buatlah apa yang kamu nak buat. Ni bagaimana orang yang tua pun, tuan-tuan sekalian, walaupun dia dah tua, tapi dia mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita dia nak mati kerana Allah. Ni yang kita nak. Bukan mati kerana bukan takut mati dan kerana apa nak hidup di atas dunia ni lama. Lepas tu bagaimana bila orang dikata gitu, Hajjaj pun bagi tahu kepada tukang sembelih dia, faqala Hajjaju li jalladih idrib unuqah, pancung leher. Fadarabal jalladu unuqahu, maka penyembelih pun, tuan-tuan sekalian, pancunglah. Falam yabqa ahadun fil majlis min syi'atil Hajjaji aw min aduwihi illa akbar syaikha al-mu'ammar, yang mana tidak ada seorang pun dalam majlis itu daripada kalangan orang yang mendukung Hajjaj dan pengikutnya, ataupun daripada musuh, melainkan semuanya bersimpati dengan syekh yang tua ni. Maknanya pihak musuh pun rasa simpati, siang dia orang tua dah. Warathalahu wa tarahama alaihi, yang hanya mampu tengok sajalah dan merahmati orang ni, tuan-tuan sekalian. Dan kemudian ni baru sambung. Ni hak tadi ni hak minggu lepas, ni sambung hak baru.
Summa innahu da'a bi Kamil bin Ziyad an-Nakha'i wa qala. Kemudian dipanggil seorang yang namanya Kamil ibn Ziyad an-Nakha'i. Ini seorang tabi'in yang thiqah, yang menyaksikan peperangan Siffin bersama dengan Ali radhiyallahu anhu. Lalu bila mana panggil ulama ni, waqala, dikatakan kepada dia, atashhadu ala nafsika bil kufri, adakah kamu mengakui bahawa sunyamu ni kufur? Faqala wallahi la ashhad. Lalu kata Kamil ibn Ziyad an-Nakha'i, demi Allah aku tak nak mengaku. Terus bagi tahu aku tak nak mengaku. Kata Hajjaj, idzan aqtuluka, kalau begitu aku sembelihmu, aku bunuhmu. Maka kata dia, tuan-tuan sekalian, faqala iqdi ma anta qadin. Kata dia, hukumlah menurut apa yang kamu nak hukum kepada aku. Buatlah maknanya. Hukumlah menurut hukumanmu kepada aku, kata Kamil ibn Ziyad. Wa innal maw'ida fima bainana indallah wa ba'da al-qatl hisab. Sesungguhnya pertemuan kita ini yang mana di antara kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dal qatlil hisab, dan lepas daripada pembunuhan ini ada hisab. Dia berkata kepada Hajjaj, lepas ni ada hisab. Bila mati nanti di padang mahsyar, kita semua ni akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakim ketika itu Allah. Bukan tidak ada macam di atas dunia ni. Boleh jadi hakim ni yang mana tidak apa kita panggil menjalankan tugas dengan yang baik, cara yang baik. Mungkin ada yang rasuah dan sebagainya. Jadi hakim di akhirat, tuan-tuan sekalian, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yakin bahawasanya mu nak bunuh aku bunuhlah, tapi ingat lepas daripada pembunuhan ini adanya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hajjaj mengatakan, satakunul hujjatu yawma idzin 'alaika lalak. Hajjaj kata ketika itu hujjah ni tak berpihak kepadamu. Ni dia. Hajjaj ni cerdik juga, dilawan juga. Dia kata kalau hari hisab itu hujjah ni takkan berpihak kepadamu, dia akan berpihak kepada aku. Lalu kata Kamil ibn Ziyad an-Nakha'i, dzalika idza kunta antal qadi yawma idzin. Kata dia, tuan-tuan sekalian, bila mana Hajjaj ni kata apa tadi, ketika itu hujjah ni takkan berpihak kepada kamu. Lalu kata Kamil, kalau ketika itu mu jadi qadi, kalau mu hakim ketika itu, ya memang bersungguh. Dia nyanyi kepada Hajjaj, tuan-tuan sekalian. Itu niat Hajjaj. Dia kata kalau hakim ketika itu mu, sabarlah. Tapi hakim ketika itu bukan mu. Hakim ni Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajjaj kata, uqtuluhu, bunuh dia. Faquddima wa qutil, dibawa di hadapan dan dibunuh, tuan-tuan sekalian. Dibawa lagi yang lain ni, summa quddima ilaihi rajulun akhar, bawa lagi yang lain. Kana yakrahuhu wa yashtahi ay yadhfara biqatlih. Yang mana kali ni memang Hajjaj kenal orang ni benci pada dia. Orang ni sangat benci dan banyak sangat cakap macam-macam kepada dia. Wa yashtahi ay yadhfara biqatlih. Dan memang kali ni memang Hajjaj nak bunuh sangat orang ni. Pasal dia tahu orang ni banyak kata pada dia, tuan-tuan sekalian. Lima kana yunqalu ilaihi min sukhriyatihi bihi fabadarahu qailan. Kenapa? Kerana ada laporan. Ada laporan yang mana orang ni sering mencaci Hajjaj. Jadi Hajjaj ni pandahlah bila mana orang ada caci dia. Jadi tuan-tuan sekalian, fabadarahu qailan. Maka Hajjaj mengatakan, inni ara amami rajulan ma adhunnuhu yashhadu ala nafsihi bil kufri.
Aku melihat depan aku ni seorang lelaki yang aku sangka dia ni takkan mengaku dia kafir. Pasal tengok duk hina-hina sangat kau ni. Mungkin orang ni macam hak sebelum ni lah. Takkan mengaku dia kafir. Faqala ar-rajul, maka kata lelaki ni, la tuwarritni. Jangan menipu saya. Jangan macam apa kita panggil la tuwarritni, jangan jatuhkan aku dalam kecelakaan. Dia kata dia. Wa takhda'ni an nafsi fa ana akfaru ahli al-ard. Jangan menipu aku. Dia kata apa? Jangan cuba nak perdayakan aku. Lalu dia kata apa? Akulah orang yang paling kufur di atas dunia. Allah. Ingat ke? Lain tuan-tuan sekalian, rupanya lain rupanya. Ingat ke berani pertahankan kebenaran? Rupa-rupanya dia kata apa? Fa ana akfaru ahli al-ardi. Akulah orang yang paling kufur di atas dunia ini. Wa akfaru min fir'aun dzil autad. Lebih kufur daripada Fir'aun, tuan-tuan sekalian. Wal iyad billah. Ada juga orang jenis gini. Berani buat dia kata dia lebih kufur daripada Fir'aun. Fir'aun ni hak jahat dah. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan. Fir'aun kata. Kufurlah Fir'aun ni. Tapi ada juga orang mengaku ni bahawa sebenarnya dia lebih kufur daripada Fir'aun. Lalu Hajjaj kata pada dia, fa khalla sabilah. Orang ni bebaskan dia. Wa huwa yataharraqu zam'an liqatlihi. Walaupun Hajjah ni dendam nak bunuh kawan ni, tapi oleh kerana tak sangkalah orang ni sanggup kata dia kufur. Jadi dia lepaskan, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, za'at akhbaru tilkal mahlakatir rahibah. Tersebarlah berita tentang bagaimana pembunuhan yang berlaku ini, yang menakutkan, yang menggerunkan ini. Allati qutila fiha bid'atu alafin minal mu'minin ar-rasikhin, yang mana ramai di kalangan beribu-ribu di kalangan mereka yang mati, di kalangan mereka yang teguh keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, beribu-ribu mati. Wa naja minha bid'atu alafin mimman ukrihu ala damghi anfusihim bil kufri, dan juga selamat beribu-ribu mereka-mereka yang memang yang menyatakan, sanggup menyatakan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana dah tersebar berita kuat yang sangat ni, fa ayqana Sa'id bin Jubair annahu in waqa'a baina yaday al-Hajjaj ghada baina sanataini la thalithata lahumā. Maka Sa'id bin Jubair, tuan-tuan sekalian, dia yakin. Dia sangat yakin bahawa sekiranya dia ditangkap oleh Hajjaj, maka nanti akan ada dua benda saja, tidak ada tiga padanya. Sama ada mu kata mu beriman kepada Allah, ataupun yang kedua mu kata kufur pada Allah Ta'ala. Dua benda saja, tuan-tuan sekalian. Fa imma an tudaqqa unuquh. Sama ada kamu akan dipancung menyatakan kebenaran, wa imma an yuqirra ala nafsihi bil kufri. Sama ada kamu mengakui atas diri kamu dengan kekufuran. Dua benda ni, tuan-tuan sekalian, ahlahuma murrun. Yang mana kedua-dua ni semuanya pahit belaka. Kan? Mati pun pahit. Cakap benda kufur pun benda pahit juga. Fa athara ay yakhruja min biladil Iraq. Menyebabkan Sa'id bin Jubair ni memilih untuk keluar daripada negeri Iraq. Maka dia buat pilihan, baik dia keluar daripada bumi ni. Kalau dia mati, tuan-tuan sekalian, memang mati ni untuk pertahankan baguslah. Cumanya tak ada ulama, susah pula lagi. Nak rujuk pada siapa? Jadi pandangan dia lebih baik dia keluar daripada bumi Iraq dan menyembunyikan diri daripada pandangan orang ramai. Lalu tuan-tuan sekalian, dia berpindahlah. Wa dhalla yadribu fi ardillahi wasi'ah mustakhfiyan an Hajjaj wa uyunihi. Yang mana Sa'id bin Jubair ni pindah randah di bumi Allah Ta'ala yang luas ini, bersembunyi daripada Hajjaj dan mata-mata dia. Hatta laja'a ila qaryatin saghiratin fi aradi Makkah.
Sehinggalah dia berlindung di satu kampung yang kecil di bumi Mekah Al-Mukarramah. Adalah satu pondok atau kampung yang kecil, tuan-tuan sekalian. Wa baqi ala halihi hadhihi 10 hijajin. Dia duduk di situ, tuan-tuan sekalian, 10 tahun. 10 tahun yang mana sempurna. 10 tahun. Yang mana kita kata 10 tahun ni biasa-biasanya. Kalau orang hak jenis nak balas ni lupalah. Orang nak bunuh orang ni tak ingat dah kot 10 tahun tu. Mana cukup untuk meredakan api hajjah tadi tu dalam hati dia. Kanat kafiyatan li an tudfi'a niran al-hajjaji al-muttaqirata fi qalbihi. 10 tahun ni lama, tuan-tuan sekalian. Maksudnya kalau kata hajjah tadi mungkin reda dah api kemarahan dia tadi tu dalam hati dia. Wa an tuzila ma fi nafsihi min dighnin alaihi, dan sampai mungkin hilang dah rasa dengki dia kepada Sa'id bin Jubair. Dah 10 tahun dah, tuan-tuan sekalian. Baida annahu hadatha ma lam yakun yatawaqqa'uhu ahadun, tapi berlaku sesuatu di luar jangkaan. Yang mana, tuan-tuan sekalian, zalika annahu qadima ala Makkah walin jadidun min wulati Bani Umayyah. Satu hari dengar berita yang mana akan datang nanti kepada Mekah ni gubernur baru. Gubernur yang baru daripada kalangan Bani Umayyah. Nama dia Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Fatawajjasa ashabu Sa'id bin Jubair khifatan minhu. Maka kawan-kawan kepada Sa'id bin Jubair, tuan-tuan sekalian, bimbangkan keselamatan sahabat dia Sa'id bin Jubair. Kenapa? Kerana mereka tahu gubernur baru ni perangai jahat. Ya'rifuna min su'i sirati. Tahu dah, hak ni mari habis kita. Yang ni jahat juga ni. Ni sek-sek hajah juga pagi ni. Wa tawaqqa'u syarra ala yadayhi, dan mereka bimbang dia akan buat satu-satu benda yang jahat dengan tangan dia. Maka mereka datang berjumpa dengan Sa'id bin Jubair. Mereka mengatakan, wa qalu lahu inna hadha ar-rajul qadima Makkah wa inna wallahi la na'manuhu alayka. Dia kata sesungguhnya akan datang nanti lelaki ni akan datang ke Mekah ni. Dan wa inna wallah, dan sesungguhnya demi Allah kami tak yakin dengan keselamatanmu. Bimbang gubernur yang baru ni akan membuat satu benda yang di luar jangkaan. Fastajib li talabina wa khruj min hadzal balad. Kata kawan-kawan dia, tolonglah dengar cakap kami ni. Kami minta mu tolong keluar daripada negara ni. Keluar daripada Mekah, cari tempat lain pula, tuan-tuan sekalian. Bayangkan 10 tahun dah pindah randah. Akhirnya menetap di Mekah. Kali ni nak suruh keluar pula daripada tempat ini. Faqala wallahi laqad faratu hatta sirtu astahi min Allah. Kata Sa'id bin Jubair, tuan-tuan sekalian, demi Allah, laqad farartu hatta sirtu astahi min Allah. Sesungguhnya aku telah lari sehingga aku jadi malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni malu dengan Allah taala. Walaqad azamtu ala an abqa fi makani hadha. Dan aku berazam yang mana aku akan kekal tempat aku sekarang ni. Wal yaf'alillahu bima yasha, dan maknanya apa? Allah taala akan buatlah apa yang dikehendaki. Tak ada kisah kali ni tinggal juga sini, tuan-tuan sekalian. Tak lari dah kali ni. Lam yukadzib Khalid dhanna su' alladhi dhannahu an-nasu bihi. Fama an alima bimakani Sa'id bin Jubair hatta arsala ilaihi sariyatan min junudihi. Yang mana, tuan-tuan sekalian, betul apalah sangkaan kawan-kawan dia tadi. Bila mana Khalid ini, gubernur yang baru ni sampai, tuan-tuan sekalian, memang sangkaan betul sungguh. Tak menipulah kawan orang ni jenis jahat, tuan-tuan sekalian. Bila mana dia tahu kedudukan di mana tinggalnya Sa'id bin Jubair, dia menghantar sariyatan. Dia menghantar tentera-tentera dia untuk membawa Sa'id bin Jubair ni. Tahu dah mana Sa'id bin Jubair? Pergi cari sekarang. Wa amarahum an yasuquhu muqayyadan ila al-Hajjaj, dan diarahkan supaya apa? Dibawa
Sa'id bin Jubair ini dengan keadaan dia terikat, dibawa di hadapan Hajjaj di Madinah Wasit, di satu bandar yang namanya Wasit yang terletak di antara Basrah dan Kufah di Iraq, tuan-tuan sekalian. Maka mereka menyerbu, tentera serbu rumah rumah syekh kita, iaitulah Sa'id bin Jubair ini. Wa alqaida fi yadayhi, dan digari tangan dia. Digari tangan dia di hadapan para sahabat-sahabat dia, ala mar'a min ba'di ashabihi. Kawan-kawan dia tengok, Allah, kawan dia kena takak dah. Kena gari tangan, tuan-tuan sekalian. Wa adhanuhu birrahil al-Hajjaj, dan mereka yang mana tahu yang mana Sa'id bin Jubair ini akan dibawa kepada Hajjaj. Fatalaqahum hadi'an nafsi al-mutma'innal qalbi, yang mana Sa'id ketika itu sangat tenang, dalam keadaan yang tenang sangat, hati dia tenang. Kemudian dia berpaling kepada sahabat-sahabat, dia mengatakan, ma arani illa maqtulan ala yadi dhalika zalim. Aku tak lihat dah melainkan aku akan dibunuh di hadapan orang yang zalim ini. Memang kali ini memang kena bunuh, kata Sa'id bin Jubair. Walaqad kuntu ana wa sahibani li fi lailatin ibadah. Kata Sa'id, tuan-tuan sekalian, dulu pernah aku dengan ada dua orang sahabat kita ni, pernah pada satu malam kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 orang lah ketika itu. Fastash'arna halawatad du'a. Ketika itu kami rasa bagaimana kemanisan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali itu rasa manis sangat doa ni. Maka kami berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala ketika itu. Fada'awna Allah bima da'awna. Kami berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa tadarra'na. Dan kami duduk bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Ilaihi bima sya'aya an natadarra'. Mana kali ini kami memang sungguh-sungguh minta dengan Allah. Summa sa'alna Allah Jalla wa Azza. Kemudian kami minta Allah Ta'ala supaya tuliskan kepada kami ni syahadah, mati syahid. Waqad razaqaha Allahu li sahibai ilaihima. Maka 2 orang sahabat aku ni Allah Ta'ala rezekikan telah mati syahid. Wa baqitu ana antaziruha, dan tinggal aku lagi, seorang lagi ni menunggu untuk mati syahid. Ada begitu kepada kawan-kawan dia hok sedih tadilah. Summa innahu ma kada yantahi min kalamihi hatta tala'at alaihi bunayyatun saghiratun lahu. Habis dia bercakap, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba mari pula anak perempuan dia yang paling kecil, anak Sa'id ini. Anak perempuan dia mari tengok ayah kena ikat dah. Ayah kena ikat dah. Wal jundu yasuqunahu, dan tentera-tentera membawa dia. Fatashabbathat bihi, anak ni peluklah ayah, tuan-tuan sekalian. Anak ni peluk ayah dia. Wa ja'alat tabki wa tanshiju. Budak dah tengok ayah dia kena ikat, tuan-tuan, menangislah. Ayah menangis, sekuat-kuatnya menangis. Fanahaha anhu birifqin, maka dia cuba menenangkan anak dengan cara yang lemah lembut. Kata dia, quli li ummiki ya bunayya, cakap pada makmu, wahai anak perempuanku, inna mau'idana al-jannatu insyaallah ta'ala. Sungguhnya tempat kita, tempat yang kita akan berjanji berjumpa di mana, iaitulah syurga insya-Allah. Allahu akbar. Hebat sungguh, tuan-tuan sekalian, perjuangan Islam ini. Summa madha, kemudian dia berlalu. Pergilah. Balaghal jundu bil imamil habril abir zahid. Kemudian bila mana mereka membawa al-imam tadi itu, tentera membawa imam yang hebat, yang abid, yang zahid ini, at-taqi an-naqi, yang bertakwa pada Allah Ta'ala, yang wara', sampailah ke Madinah, ke bandar Wasit. Wa adkhaluhu ala Hajjaj, maka mereka membawalah masuk berjumpa dengan Hajjaj. Falamma sara indahu nazara ilaihi fi hiqdin wa qala masmuka. Hajjaj ni bila tengok kawan ni mari 10 tahun dulu dah.
Maka dia pandang dengan penuh rasa dengki geram, tuan-tuan sekalian. Ilahi nazara ilahi fi hiqdin, rasa hasad dengki sangat. Maka dia tanya kepada Sa'id bin Jubair, masmuka, nama apa? Mu nama apa? Lalu kata dia, Sa'id ibn Jubair. Kata Hajjaj, bal Syaqiyu ibn Qusair. Bahkan namamu celaka bin anak yang lemah. Allahu Akbar. Dia kata Sa'id bin Jubair, dia kata Syaqiyun ibn Qusair. Kata Hajjaj. Sa'id ni orang yang bahagia. Nama dia Sa'id ni orang bahagia. Dia tukar bahagia kepada celaka. Tuan-tuan sekalian. Ni Hajjaj ni. Lalu kata dia, bal kana ummi a'lama bismi minka. Mak aku lebih tahu nama aku daripada mu lah. Kata Sa'id, tuan-tuan sekalian. Mak aku tahu lagi nama aku daripada mu. Lalu tanya Hajjaj lagi, ma taqulu fi Muhammadin. Apa yang kamu nak cakap pada Muhammad? Lalu tanya Sa'id, Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih, Nabi kita ke? Ada kata, na'am. Maka kata Sa'id, Sayyidu waladi Adam an-Nabiyul Mustafa. Nabi Muhammad merupakan pemimpin bagi anak-anak Adam, Nabi yang terpilih. Khairu man baqiya minal bashar wa khairu man mada. Yang terpilih, yang di kalangan manusia, yang terpilih, yang terbaik di antara yang selepas sebelumnya. Hamala risalah, membawa risalah perjuangan, wa addal amanah, dan menunaikan amanah. Wa nasuha lillah wa li kitabihi wa li ammati muslimin wa khassatihim. Habis cakap pasal Nabi, tuan-tuan sekalian, Hajjaj tanya pula, fama taqulu fi Abi Bakrin, apa pandanganmu tentang Abu Bakar? Lalu kata dia, huwa siddiqu khalifatu Rasulillah. Abu Bakar ni orang yang siddiq, yang membenarkan, dan dia khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahaba hamidan wa asha sa'idan, perginya penuh kemuliaan dan hidupnya penuh kebahagiaan. Wa madu ala minhajin nabi, dan dia telah melaksanakan di atas manhaj nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak tukar dan tidak lam yughayyir wa lam yubaddil, tak ubah dan tak tukar manhaj nabi ni. Fama taqulu fi Umar, dia tanya pula, Hajjaj tanya lagi, Umar. Kata dia, Umar al-Faruq alladhi farraqa Allahu bihi bainal haqqi wal batil. Umar ni Al-Faruq, orang yang memisahkan, yang mana memisahkan di antara hak dan juga batil. Wa khiratullahi wa khiratu rasulih. Yang mana orang yang dipilih oleh Allah dan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad madu ala minhaji as-sahibai, dan kedua, dan yang mana Umar ini juga dia membawa dengan manhaj dua orang sahabat dia tadi, Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa'asha hamidan wa qutila syahidan, hidup di penuh kegembiraan dan mati dalam keadaan mati syahid. Apa kata kepada Uthman? Tanya pula Uthman. Kata Sa'id, huwal mujahhizu li jaisyil usrah. Uthman ni penyumbang bagi tentera-tentera yang dalam kepayahan, dalam perang Tabuk. Al-hafiru bi'ra rumah, penggali telaga rumah. Yang mana telaga ini, tuan-tuan sekalian, harga dia 1.2 juta. Kalau nak kira dengan harga hari ini. Sayyidina Uthman beli telaga ni untuk dimanfaatkan kepada orang Islam ketika itu. Dan sampai sekarang pun nak cerita, tuan-tuan sekalian, hasil daripada Sayyidina Uthman ni membeli telaga ini, yang mana sampai sekarang pun kita dapat manfaat daripada apa yang diinfak oleh Sayyidina Uthman. Sampai Saudi pun buka satu bank, satu akaun namanya Uthman. Itu panjang cerita lah, nak cerita tuan-tuan sekalian. Kenapa ikhlasnya dia ni, maknanya Sayyidina Uthman ni membeli satu telaga namanya Bi'ra Rumah ni, tuan-tuan sekalian. Sampai walaupun dia mati, pahala dia mengalir kepada dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan kalau tuan-tuan tengok hotel-hotel yang ada di Madinah ni, antaranya walaupun Uthman dah tak ada, dibeli dengan hasil duit daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan sekalian, al-mushtari baitan li nafsi fil jannah, orang yang beli rumah dalam syurga.
jadi menantu Nabi SAW, ala banatai, dua orang perempuan anak Nabi. Walaqad zawwajahu an-nabi biwahyi minas sama', dan dia berkahwin dengan Nabi kahwinkan dia dengan wahyu daripada langit. Wa huwal maqtulu zulman, dan dia dibunuh dengan cara yang zalim. Fama taqulu fi Ali, apa kamu nak kata pada Ali? Kata Hajjaj, Ali ni ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia anak saudara Rasulullah. Wa awwalu man aslama minal fityan, orang yang pertama peluk Islam di kalangan pemuda. Wa huwa zauju Fatimah al-Batul, dan dia ni suami kepada Fatimah al-Batul. Wa Abul Hasan wal Husain sayyidah syababi ahli jannah, anak dia merupakan penghulu kepada pemuda-pemuda ahli syurga. Anak Ali, anak Sayyidina Ali dan juga Fatimah ni, Hasan Husain, yang merupakan penghulu ataupun ketua pemuda ahli syurga. Ni dua orang ni. Kalau ketua hak veteran sikit, Abu Bakar dan juga Umar dalam syurga. Ada ramai-ramai manusia, dua orang ni ketua, Abu Bakar dan Umar. Kalau pemuda ni Hasan dan juga Husain, tuan-tuan sekalian. Kemudian ditanya lagi, fa ayyu khulafa'i Bani Umayyah a'jabu lak? Siapakah pemimpin Bani Umayyah yang kau kagumlah, yang paling kamu redai, yang paling kamu kagumi? Qala ardahum li khaliqihim. Yang ditanya soalan tu, dia nak cuba trik, tuan-tuan sekalian, Hajjah ni. Dia kata hak paling diredai lah, yang paling diredai lah, kata Sa'id. Fa ayyuhum arda lil khaliq, dan siapa yang paling diredai itu? Qala ilmu zalika indal ladzi ya'lamu sirrahum wa najwahum. Benda itu hanya diketahui oleh orang yang tahu rahsia. Orang tahu rahsia, tahulah siapa yang paling diredai ini. Fama taqulu fi, jadi apa pandanganmu pada aku? Kata dia. Dia start dah, tuan-tuan sekalian, dia dah start dah. Aku mana aku ni? Hajjah kata, anta a'lamu bi nafsik, mu tahulah keadaan dirimu. Bal uridu ilmaka ata, bahkan Hajjah kata, aku nak dengar daripada mu sendiri. Lalu kata Sa'id, idzan yasu'uka wala yasuruka, kalau begitu memang akan kita panggil apa, tidak akan mengembirakan kamu, tapi menyedihkanmu ni, aku khabar ni. Dia kata apa? La budda min an asma'a minka. Tak apa, aku nak dengar juga daripada mu ni. Lalu kata Sa'id, tuan-tuan sekalian, inni la'alamu annaka mukhalifun li kitabillahi ta'ala. Aku tahu mu ni, yang mana mu telah mukhalifun, orang yang telah bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Kata Sa'id, berani, tuan-tuan sekalian. Tuqdimu ala umurin turidu bihal haibah, wa hiya tuqhimuka fil halakah, wa tadfa'uka ila an-nari daf'an. Membawa benda-benda yang kamu ingat benda tu hebat, tapi sebenarnya dia telah membawamu kepada kebinasaan dan menolakmu kepada neraka. Qala amma wallahi la aqtulannak, demi Allah aku akan bunuhmu. Baru sikit, baru nak bunuh selalu dah. Idzan tufsida alayya dunyaya wa usida alayya akhirataka. Membunuh aku akan merosakkan kepada aku duniaku dan merosakkan kepadamu akhiratmu. Ikhtar li nafsika ayya qitlatin syi'ta. Maka kata Hajjaj, pilih untuk dirimu ni, mu nak bunuh dengan cara mana? Kata Sa'id, bal ikhtarha anta li nafsika ya Hajjaj, mu sendiri yang pilih. Mu nak bunuh aku, mu sendiri pilih. Cara lagu mana? Fa wallahi ma taqtulani qatlatan illa qatalaqallahu mislaha fil akhirah. Apa saja cara membunuh aku, begitulah juga cara Allah Ta'ala akan bunuhmu di akhirat lagi. Kata Sa'id. Qala afaturidu an a'fuwa anka, adakah mu nak pengampunan daripada aku? Kata Sa'id, in kana afun faminallahi ta'ala. Kalau aku nak kemaafan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mu ni, ama anta fala bara'ah laka wala uzra, tak berhak beri keampunan pada aku. Berani, tuan-tuan sekalian. Kali ni Hajjah gelegak dah, sabar lagi. Faghtadha Hajjah wa qala as-sayf wan nata' ya gulam, wahai budak, bawa pedang, bawa alah dia. Bagus kali ni. Fatabassama Sa'idun faqala lahu Hajjaj, senyum saja Sa'id. Maka Hajjah kata, apa pula mu senyum?
Kan? Bila mana nak mati, tuan-tuan sekalian, boleh senyum. Yang mana ada riwayat yang menceritakan sebelum daripada Hajjah nak bunuh dia ni, Hajjah tahu bagaimana Sa'id ni diwarak dan beragama. Belum tuan-tuan sekalian, dia minta buat persembahan muzik dan tarian diadakan di hadapan ulama ini. Bawa pula ni benda-benda tarian-tarian gelek ke apa ni. Jadi Sa'id bin Jubair bila mana tengok maksiat di hadapan dia, yang mana dia benci pada maksiat, tuan-tuan sekalian, dia menangis. Menangis. Yang mana bila mana Hajjah kata aku nak bunuhmu, dia senyum. Ni fatabassama Sa'id, tiba-tiba senyum. Lalu bila mana Hajjah pelik, tadi bila mana aku bawa orang apa tadi yang menyanyi apa tadi menangis. Tiba-tiba dia kata aku nak bunuhmu, senyum. Kenapa? Lalu kata dia, ajibtu min jara'atika 'ala Allah wa hilmillahi 'alaika. Kenapa? Kerana aku ni geli. Geli hati kerana kamu ni tergamak menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana aku tengok mu ni, kenapa geli? Kerana mu ni berani langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala ni kasih padamu ni. Kata dia, tuan-tuan sekalian. Kata Hajjah, tuan-tuan sekalian, ya gulam, uqtulhu, bunuh dia. Fastaqbalal qiblah. Lalu tuan-tuan sekalian, dihadapkan kepada kiblat. Dia lah menghadap kiblat lah, Sa'id ni. Maka dia baca, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dia baca ayat ni, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-sama. Aku menghadapkan wajah aku kepada fatara as-samawati wal ard. Orang Allah yang menciptakan aku ini, langit bumi ini, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan di kalangan orang musyrik. Hajjah bila dengar, dia faham Quran, tuan-tuan sekalian. Dia kata, nak ngadap kiblat. Ya gulam, ahrifu wajhahu anil kiblah. Jauhkan muka dia daripada kiblat. Lalu kawan ni pula baca ayat pula, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja mempalingkan aku, fathamma wajhullah. Maka disitulah adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana paling pun semuanya menghadap kepada Allah Taala belaka sebenarnya. Hajjah bila dengar ni, hebat juga Quran kawan ini. Faqala kubuhu ala ard, baringkan di atas tanah. Tadi bila nak suruh ngadap, dia ngadap kiblat. Bila dia tak ada ngadap kiblat, dia kata mana-mana pun sama belaka. Lalu kali ni baringkan dia di atas tanah. Lalu dia kata, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada inilah kami dijadikan, daripada inilah kami akan dikembalikan, dan daripada inilah kami akan dikeluarkan sekali lagi. Tanahlah tuan-tuan sekalian. Lalu kata Hajjah, tak boleh jadi ni. Izbahu aduwallah, meleh musuh Allah ni. Fama ra'aitu rajulan ad'a minhu li ayatil Quran. Aku tak pernah tengok lagi orang yang mahir dengan ayat Quran daripada dia ni. Memang hebat tuan-tuan sekalian. Mana nak mati sebelum mati dah lagi. Mana baca ayat sampai Hajjah ni tak terkata. Farafa'a Sa'idu kafaihi. Kemudian Sa'id mengangkat tangan dia, tuan-tuan sekalian. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tusallit Hajjaj ala ahadin ba'di. Ya Allah, janganlah engkau memberikan kekuasaan kepada Hajjaj kepada sesiapa lepas daripada aku ini. Jangan dia boleh kuasai siapa-siapa pun. Bila aku mati ni, jangan bagi Hajjaj ini menguasai siapa-siapa pun lepas daripada aku ni, tuan-tuan sekalian. Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Lam yamdi ala masra'i, tak lama kemudian lepas dia bunuh Sa'id bin Jubair, tuan-tuan sekalian, ghairu 15 yawman hatta humma. Tak kurang ataupun mana lebih kurang 15 hari telah daripada kematian Sa'id bin Jubair ni, seorang ulama tabi'in yang hebat. Hajjah mari demam. Dia mari demam hatta humma. Humma Hajjaj washtaddat alaihi wata'atal marid, dan demam ni makin lama makin berat, makin tenak kawan ni. Demam panas sungguh. Fakana yaghfu sa'atan wa yufiku ukhra. Yang mana kadang-kadang ni dia sedar, kadang-kadang dia tak sedar. Ni kadang-kadang dia mari sedar, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dia pengsan gitu. Fa idza afa ghafatan saghiratan istayqadha maz'uran wa huwa yasih. Bila mana Hajjah ni
Dia tersedar sekejap saja. Dia tersedar sekejap saja tuan-tuan sekalian. Dia bangun dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan dalam keadaan maz'ur, yang sangat takut. Dia kata apa? Dia menjerit mengatakan, "Hadza Sa'id bin Jubair akhidhun bi khinaqi." Ini Sa'id bin Jubair, dia tekuk aku. "Hadza Sa'id bin Jubair yaqulu fima qataltani." Sa'id bin Jubair dia tanya aku, "Kenapa membunuh aku?" Dia bangun-bangun dia kata gitu tu. Nampak dah. Punyalah tekanan pada dia. Ni. Thumma yabki wa yaqul. Kemudian dia menangis. Dia mengatakan, "Mali wali Sa'id bin Jubair. Mali wali Sa'id bin Jubair. Ruddu anni Sa'id bin Jubair." Dia kata, apa yang telah aku buat kepada Sa'id bin Jubair? Dia menyesallah tuan-tuan sekalian. Apa yang telah aku buat pada Sa'id bin Jubair? Kembalikan kepada aku Sa'id bin Jubair ini. Kembalikan kepada aku dia ni. Mula dah tuan-tuan sekalian. Falamma qada nahbahu wa wuriya turabahu. Bila mana Hajjah ni mati, dan ditanam tuan-tuan sekalian, ra'ahu ba'duhum fil hulmi faqalah. Ada orang yang melihat aja dalam mimpi. Orang-orang dulu ni dia memang hebat tuan-tuan sekalian. Hak ni mati, hak ni mimpi, hak ni mati di mimpi. Dia, mereka ni sangat kuat ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi bila mana dia tengok Hajjaj tadi tu dalam mimpi dia tanya, "Ma fa'alallahu bika fi man qataltahum ya Hajjaj?" Apa yang Allah Ta'ala buat padamu, ya wahai Hajjaj, terhadap orang yang membunuh tu? Faqala qatalani Allah bikulli imri'in qatlatan wahidah. Allah Ta'ala bunuh aku tiap-tiap seorang yang aku bunuh. Seorang yang dia bunuh, Allah Ta'ala bunuh dia sekali tuan-tuan sekalian. Akan tetapi wa qatalani Sa'id bin Jubair 70 qatlatan. Tapi Sa'id bin Jubair ni yang mana Allah Ta'ala bunuh aku 70 kali. Allahu Akbar. 70 kali tuan-tuan sekalian bayar. Ni bagaimana dahsyatnya akibat yang mana membunuh orang tadi, dan bagaimana hebatnya seorang ulama Sa'id bin Jubair yang mana tuan-tuan sekalian di kalangan orang yang beriman, yang sanggup, yang mana mereka ni bercita-cita untuk mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ulama-ulama yang soleh ni tuan-tuan sekalian, mereka ini sangat istiqamah pada Allah Taala. Jadi kita minta doalah supaya Allah Taala panjangkan umur mereka ini, yang mana mereka ni yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak supaya kita dihidupkan kembali nanti bersama-sama dengan para ulama yang memperjuangkan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafaran salawat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Allah semangat pada malam ini untuk kuliah Allah Ta'ala.